Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Baik, kita masuk pada aspek yang kelima, fadail. Fadail bermaksud kelebihan, keistimewaan yang Allah lebihkan Nabi kita daripada para Nabi yang lain. Antara para ulama antaranya seperti Imam Izzuddin ada mengarang kitabnya Bidayatus Sul fi Tafdil Ar-Rasul, yang mana menghimpunkan lebih daripada 40 keistimewaan Nabi kita yang Allah lebihkan baginda daripada sekalian para Nabi dan makhluk yang lain. Maka dalam kitab kita ni ada sebahagian daripada perkara-perkara yang patut kita ketahui tentang kelebihan dan keistimewaan baginda, yang mudah-mudahan dengan kita kenal baginda dalam aspek fadail bermaksud bertambahnya rasa kagum pada diri kita dalam kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, zaman ni kadang-kadang disebabkan dia tak kenal, maka dengan sebab itu bila kita cerita dia kata kita berlebih-lebih, sedangkan ia memang satu tuntutan kerana Allah sendiri melebihkan ya rasulnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya, para rasul itu kami lebihkan ya sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Maka Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami Ad-Dimashqi Al-Masri dalam kitabnya tersebut mengatakan, apabila Allah sendiri melebihkan nabinya atas nabi-nabi yang lain, maka itu bermaksud satu kelebihan yang patut diceritakan. Ya, maka dengan sebab itulah timbulnya kita katakan satu aspek yang penting untuk diketengahkan kepada ummah tentang kelebihan dan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman yang ke-50, penutup sekalian nabi dan rasul. Sebagaimana dalam hadis baginda mengatakan, aku Muhammad nabi yang ummi, tiada nabi sesudahku. Dianugerahkan kepadaku jawami al-kalim. Jawami al-kalim ialah kalam yang ringkas tetapi membawa makna yang luas. Nabi kita cakap ringkas saja tapi membawa makna yang luas. Seseorang bertanya kepada baginda, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ghairak. Ya Rasulullah, cuba cakap kepada saya Islam tu apa, supaya saya tak perlu bertanya kepada orang lain apa itu Islam. Maka kita kalau diminta menceritakan apa itu Islam, mungkin kita akan mengambil masa berjam-jam lamanya nak cerita Islam tu apa. Islam tu mengucap, Islam tu haji, Islam tu puasa, Islam tu bersunat, Islam macam-macam cerita. Ya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengambil beberapa patah kata saja untuk menggambarkan Islam. Qul amantu billah sumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah di atas tuntutan keimanan tersebut. Maka disitulah ada puasa, ada zakat, ada haji, ada amal ma'ruf nahi mungkar, ada adab-adab dan kesolehan. Semua dah lengkap pada summastaqim. Jadi kita lihat bagaimana kata yang ringkas membawa makna yang sangat luas. Itu jawami al-kalim. Yang berikutnya halaman 51, baginda adalah penghulu seluruh anak Adam. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu anak Adam. Penghulu bermaksud yang paling utama, yang menjadi ketua, yang akan dimuliakan lebih daripada yang lain. Aku adalah penghulu anak Adam pada hari kiamat kelak tanpa ada rasa bangga. Maksudnya aku menyebut ini bukan nak bangga diri, tapi nak maklumkan kedudukanku di sisi Allah supaya kalian tahu. Di tanganku lah panji-panji kepujian tanpa ada kebanggaan, seluruh liwaul hamdi, puji-pujian. Kalau di hari akhirat seorang itu dimuliakan dengan pahala, Nabi kita lah yang paling banyak pahala. Kalau di hari akhirat seorang itu dimuliakan dengan ramai umat, Nabi kita lah yang paling ramai umat.
Kalau di hari akhirat seorang itu dimuliakan dengan syafaat, Nabi kita lah syafaatnya paling utama. Kalau di hari akhirat tersebut nanti seorang itu dimuliakan kerana masuk syurga, Nabi kita orang pertama masuk syurga. Kalau di hari akhirat seorang itu dimuliakan kerana besarnya manfaat kepada orang lain, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia orang yang paling banyak manfaatnya pada manusia lain, Nabi kita lah yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Itu maksud seluruh kepujian nanti di hari akhirat semuanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang nabi pun pada hari itu termasuk Adam ataupun yang lainnya kecuali mereka semua berada di bawah panjiku, yakni kepimpinanku. Akulah orang pertama yang dibangkitkan daripada kubur tanpa ada rasa bangga, maksudnya menyebutnya bukan untuk berbangga diri. Dalam riwayat yang lain, aku adalah semulia-mulia daripada orang yang terawal dan yang terakhir yang dimuliakan Allah tanpa ada rasa bangga. Yang berikutnya diampuni semua kesalahannya. Cukuplah dalam surah Al-Fath Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Lam pada liyaghfira, kata para ulama tafsir, lam dengan makna tahaqqaqa, yang maksudnya pastilah Allah mengampunkan kesalahanmu yang lalu dan yang akan datang. Di hari akhirat setiap orang dengan ketakutan dan kegerunan akhirat, sehingga kan semua nabi-nabi terkenangkan kesalahan masing-masing. Maka dengan sebab itu tidak ada seorang nabi pun yang sanggup berdoa meminta bantuan untuk umatnya. Orang ramai berkumpul di padang mahsyar, dikatakan 40 tahun akhirat. Masya Allah, ada yang kata 40 tahun, ada kata 4000 tahun. Masya Allah, lama tempoh di padang mahsyar. Maka pada saat itu mereka datang kepada para nabi dan rasul. Wahai Adam, tidakkah engkau bapa kami, kenapa tak berdoa minta pada Allah agar Allah selamatkan kami, ya disegerakan hisab? Nabi Adam kata, Allah sangat murka, kemurkaan Allah tidak terperi, pergilah pada orang lain. Diriku dulu aku ada buat salah, kata Nabi Adam. Jumpa Nabi Ibrahim, sama juga. Nabi Ibrahim jawapan yang sama, dulu aku pun ada buat salah. Orang tanya, kamu Khalilullah, salah apa? Aku dulu, kata Nabi Ibrahim, pernah menipu kaumku. Tipu yang macam mana? Ketika mana mereka berkata, man fa'ala hadha bi alihatina ya Ibrahim, siapa yang pecahkan berhala-berhala kami? Siapa yang buat kerja ni wahai Ibrahim? Qala fa'alahu kabiruhum hadha. Nabi Ibrahim kata, tu yang buat berhala paling besar, cuba tanya dia. Ya. Tujuan Nabi Ibrahim berhelah sedemikian untuk menyedarkan umatnya, tetapi tuan-tuan, kegerunan akhirat sehingga kan yang tipu sunat pun rasa tak selamat. Kira-kira macam mana penipu yang betul-betul, tuan-tuan? Ya, yang tipu sunat pun rasa tak selamat. Idhabu ila ghairi, pergi pada orang lain. Jumpa Nabi Nuh kata, aku juga dulu pernah buat salah, silap sungguh. Aku pergi minta supaya Allah musnahkan semua kaumku. Rabbi la tadhar minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibadak. Tuhanku, jangan kau biar seorang kafir pun hidup, sebab kalau dibiarkan hidup mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, maka akhirnya semuanya musnah, ditenggelami banjir. Ya, daripada seorang nabi kepada seorang nabi kepada seorang nabi, sampai nabi kita baginda mengatakan analah, akulah untuknya. Jadi kata Imam Izzuddin, kalaulah nabi-nabi yang lain itu sudah pun dimaklumkan bahawa kesalahan mereka telah pun diampunkan, pastilah mereka juga akan berdoa dan meminta. Tetapi jelas sekali di hari akhirat semuanya terkenangkan salah masing-masing, sebab mereka belum dimaklumkan. Hanya Nabi kita sahaja yang dimaklumkan, telah pun dimaafkan kesalahannya yang lalu dan yang akan datang. Baik, yang berikutnya halaman yang ke-53 dan 54. Orang pertama memasuki syurga
pada hari kiamat aku mendatangi pintu syurga, lalu aku meminta agar dibukakan. Penjaga pintu bertanya, siapa kamu? Aku jawab, Muhammad. Kemudian penjaga itu menyatakan, aku diperintahkan untuk membuka kerana kamu. Tidak akan aku buka pintu syurga bagi sesiapa pun sebelum kamu. Nabi kita pengikutnya yang paling ramai, ya. Maka ramai pengikut, tuan-tuan, bukan terhenti di situ saja. Maka bila dikatakan ramai pengikut, besar pahala. Sebab makin ramai orang buat baik, semua kebaikan mereka berdasarkan ajaran baginda. Tiap solat kita, haji kita, zakat kita, puasa kita, tasbih kita, tahmid kita, tahlil kita, amal ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan, semuanya bersumberkan pada baginda. Maka baginda adalah ad-dalu ala khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan pahalanya sama seperti orang yang melakukannya. Maka di hari akhirat bila digambarkan Nabi kita umatnya paling ramai, bermaksud bagindalah orang yang paling banyak pahala, paling banyak kemuliaan, ya, di sisi Allah. Yang berikutnya dianugerahkan syafaat. Nabi kita dianugerahkan syafaatul uzma, syafaat yang tak diberikan pada nabi-nabi yang lain. Dan dalam masa yang sama diberikan pula syafaat khassah, syafaat yang khusus, sehinggalah baginda mengatakan, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku juga untuk orang yang melakukan dosa dalam kalangan umatku, sehinggalah dikeluarkan daripada syurga, ya, dikeluarkan daripada neraka orang-orang yang, ya, ada sebesar zarah iman. Ya, hari kiamat nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata, wahai Tuhanku, masukkanlah dalam syurga orang yang masih ada iman sebesar biji sawi. Maka mereka pun memasukinya. Aku pun berkata, masukkanlah dalam syurga orang yang masih ada iman serendah-rendah iman, maksudnya lebih kecil daripada biji sawi. Kata Anas, seakan-akan aku melihat isyarat jari jemari baginda sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kecilnya, ya, iman tersebut. Baik, yang berikutnya halaman yang ke-55, dianugerahkan 5 kelebihan tak diberikan pada nabi-nabi yang lain. Dianugerahkan kepadaku 5 kelebihan yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Aku dibantu dengan takutnya musuh sejauh 1 bulan perjalanan. Buat catatan, ini juga rahmat sekalian alam. Contoh Nabi kita pembawa rahmat. Rahmat yang Nabi kita bawa bukan hanya pada orang Islam, tapi orang kafir juga jelas dapat. Perasaan takut yang Allah campakkan ke dalam hati musuh itu rahmat. Kalau mereka tak takut, mereka angkat senjata berperang, maka mereka mati, mereka tak akan dapat Islam. Tetapi disebabkan orang-orang Mekah ketakutan, kebimbangan, sebulan sebelum Nabi kita sampai mereka sudah pun gemetar dan takut, maka akhirnya mereka buat keputusan, kita jangan lawan Muhammad, kita biar saja Muhammad masuk. Akhirnya 2000 orang dapat Islam. Ya, lebih 2000 orang masuk Islam disebabkan perasaan takut dalam hati yang Allah campakkan. Cuba kalau mereka katakan kita lawan sehabis-habisnya sampai di titisan darah terakhir, pertahankan kota kita, pastilah ramai yang mati dan takkan dapat Islam. Maka perasaan takut yang Allah campak dalam hati mereka itu juga satu rahmat. Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan sebagai alat untuk bersuci, maka di mana saja seorang lelaki dari umatku yang mendapat waktu salat, hendaklah dia salat. Bermaksud ini satu keistimewaan yang dianugerahkan. Umat-umat Nabi terdahulu mereka beribadah hanya di rumah-rumah ibadah, tidak terbuka dengan ibadah di mana-mana sahaja, perlu dibuat tempat yang khusus untuk ibadah. Tetapi dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sahaja mereka berada, seluas hamparan bumi adalah tempat ibadah kepada mereka. Baik, yang berikutnya, dihalalkan untukku harta rampasan perang, harta yang diperolehi dalam peperangan.
yang mana ia tidak dihalalkan kepada orang sebelumku. Berlaku peperangan antara Nabi Allah Musa alaihi salam dengan orang-orang Kan'an. Berlaku peperangan antara Nabi Allah Daud dalam peperangan Talut dan juga Jalut. Maka seluruh harta rampasan perang dikumpulkan, lalu turun api daripada langit menyambar ke semuanya. Tak ada seorang pun yang boleh mengambilnya sebab akan disambar api. Tetapi dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh harta dapatan perang maka ada 1/5 untuk Nabi kita dan ahli keluarga, dan ada juga untuk bahagian angkatan perang yang ikut serta dalam peperangan. Dikurniakan kepadaku syafaat, iaitu syafaat yang besar, dan setiap orang Nabi itu diutuskan khusus kepada kaumnya sahaja, sedangkan aku diutuskan kepada seluruh umat manusia. Innama bu'istu kaffah. Yang berikutnya dianugerahkan Kausar. Cukuplah dengan kita baca ayat inna a'tainakal kautsar. Para ulama mengatakan perkataan Kausar tersebut dengan 2 makna. Yang pertama maknanya ialah mata air yang khusus daripada syurga, yang dikhususkan untuk umat Nabi kita yang bernama Al-Kausar, ya, mata air Al-Kausar. Yang kedua, Al-Kausar itu dengan makna kathratul atiyah, penganugerahan dan pemberian yang banyak, sehingga telaga Kausar itu salah satu saja daripada pemberian. Banyak lagi kelebihan, keistimewaan dan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita. Baik, yang berikutnya halaman yang ke-57, Jawami' al-Kalim. Berkenaan Jawami' Kalim telah pun saya jelaskan tadi. Kalam yang ringkas maknanya luas. Baik kalam yang ringkas itu ialah ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, maupun kalam yang ringkas itu ialah hadis-hadis Nabi dalam ucapan-ucapan yang baginda sampaikan, ya. Kalamnya ringkas tetapi maknanya luas. Al-Quran, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah untuk melakukan kebaikan, ya, solat kebaikan, sedekah kebaikan, zakat kebaikan, haji kebaikan, amal ma'ruf kebaikan. Itu maksud, ya, kalam yang ringkas tetapi membawa makna yang luas. Dan banyak lagi lah, ya, contoh-contoh yang diberikan di dalam kitab kita ni. Ya, disebabkan kita ni mengaji sardan, tuan-tuan. Sardan maksudnya laju-laju. Tapi saya tak sardan sangat sebab saya takut nanti tuan-tuan jadi sardin. Jadi tidaklah sardan sangat. Mana tempat yang perlu diberi penjelasan kita jelaskan, mana tempat yang perlu kita tinggalkan tuan-tuan boleh baca sendiri insya-Allah, ya. Baik, yang berikutnya kita masuk dalam aspek yang terakhir, yaitu dalail. Sebahagian daripada para ulama memberi judul kitab-kitab mereka Dalailun Nubuwah. Antaranya ada kitab Dalailun Nubuwah bagi Imam Baihaqi, ada Dalailun Nubuwah bagi Imam Ibnu Katsir, ada Dalailun Nubuwah bagi Imam Abu Nuaim, ya. Dan ada juga dalam kalangan para ulama yang mengarang dengan tajuk Mu'jizat, ya, Mu'jizat. Antaranya kitab Al-Ibar fi Mu'jizati Khairil Bashar, dan banyak lagi kitab-kitab, ya, Mu'jizatul Rasul dan sebagainya. Dalail maknanya ialah tanda-tanda kenabian. Mu'jizat bermaksud suatu anugerah Allah kepada seorang yang mendakwa dirinya nabi sebagai bukti kenabian. Ya, jadi dalail dan mukjizat ni nama yang sama, iaitu bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kumpulkan tuan-tuan ada lebih kurang 1000 mukjizat Rasulullah yang saya dah siap terjemah dalam 700 muka surat. Belum siap sempurna lagi. Kalau siap semua mungkin boleh jadi satu ensiklopedia, ya, mukjizat Rasulullah. Banyak kisah-kisah yang kita tak pernah jumpa. Nabi kita qada hajat, Nabi kita, ya, baru nak sarung kasut aja tiba-tiba burung menyambar selipar baginda, ya, kasut baginda, lalu dibuang. Maka pada ketika itu keluarlah ular daripada kasut Nabi. Oh, rupa-rupanya burung tadi nak menyelamatkan Nabi kita supaya jangan terpijak ular yang ada di dalam
ya, dalam khuf, ya, baginda sallallahu alaihi wasallam, kasut baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah, kata para ulama fiqh, sunat pagi-pagi saat kita nak pakai kasut, sunat kita mengetuk kasut dulu. Kalau zaman kanak-kanak dulu kita ketuk sebab takut katak puru ada dalam kasut. Itu yang diketuk tu. Sebenarnya sunat, sebagaimana ada dalam hadis riwayat Tabrani tadi, masya-Allah. Jadi banyak riwayat-riwayat yang sedemikian yang saya kumpulkan. Sekarang baru 700 muka surat, tuan-tuan. Tak tahu dia nak pergi ke berapa ratus muka surat. Kisah-kisahnya 700 tu A4. Kalau dah digrafikkan macam buku kita ni, mungkin dia akan pergi ke 1000 ataupun 2000 muka surat. Tak tahu bila lah nak diterbitkan. Kalau terbit pun tuan-tuan, lumayan modal dia. Sebab besar. Baik, mukjizat Nabi SAW ni ada mukjizat hissiyah basyariyah, mukjizat waktu Nabi kita hidup, yang mana mukjizat itu terhenti dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air yang keluar daripada tangan Nabi, orang boleh tengok zaman tu aja, zaman kita dah tak boleh tengok. Haruman pada peluh baginda, orang zaman tu aja boleh tengok, zaman kita dah tak ada. Begitulah juga sentuhan baginda, dengan sentuhan saja sudah menyebabkan sakit hilang, orang zaman tu aja boleh tengok, zaman ni tidak. Dan ada pula mukjizat yang berkekalan, mukjizat akliyah fikriyah, iaitu mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran sebagai mukjizat yang berkekalan. Begitulah juga akhbar, maklumat-maklumat yang Nabi kita sampaikan, peristiwa-peristiwa akhir zaman yang akan berlaku dan pasti akan berlaku. Itu juga sebagai bukti kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, halaman 61 dan 62 cerita Al-Quran sebagai mukjizat. Al-Quran ini mukjizat pada aspek bahasa. Bertambah huruf dan berkurang huruf saja sudah ada makna, tuan-tuan. Duk baca surah Kahfi tiap-tiap hari Jumaat. Dzalika man lam tasti' alaihi sadra. Kenapa sebelumnya innaka lan tastati' hujungnya tasti'? Kenapa hujungnya tasti'? Tak ada tastati' juga. Kenapa? Ziyadatul harf tadullu ala ziyadatil makna. Bertambah huruf menunjuk bertambahnya makna dan persoalan. Berkurangnya huruf bermaksud kurangnya makna. Tastatik sebelumnya sebab Nabi Allah Musa masih lagi dalam pertanyaan. Sebab apa? Kenapa? Dalam pertanyaan. Belum ada pengetahuan. Tetapi tasdik yang terakhir sesudah Nabi Allah Khidir bagi tahu, kapal tu aku tebuk kenapa? Bukan nak tenggelamkan kamu dulu wahai Musa, juga ada dalam bakul saja tahu, tapi kamu tak tenggelam pun. Budak itu aku dibunuh kenapa? Kamu dulu juga wahai Musa, ingat tak? Kamu juga pernah tempeling orang mati juga. Begitulah juga bangunan itu, aku betulkan kenapa? Kamu suruh aku ambil upah. Dulu kamu juga waktu bantu anak Nabi Allah Syuaib, adakah kamu ambil upah? Masya Allah, Jadi ada hubung kaitnya. Maka pada ketika itu digunakan tasdik sebab dah tak timbul persoalan lagi. Kurang huruf, kurang makna. Berat dalam sebutan membawa berat pada makna. Dzalika wa man awfa bima ahada alaihi Allah. Kenapa baca alaihu? Tempat lain semua alaihi. Tiba-tiba baca alaihu. Mengajak anak-anak baca Quran. Kat situ anak-anak tanya, kenapa baca alaihu? Tempat lain semua alaihi. Dah orang kata alaihu je lah. Matilah semangat nak bertanya budak tu sebab dipotong. Sedangkan patutnya diberi makluman. Alaihu tadi itu sebab sebutan hu lebih berat daripada hi. Hi mudah sebut sebab tak perlu pada gerak bibir. Hu nak sebut kena gerak bibir. Berat dalam sebutan Arab apabila banyak pergerakan. Itu berat.
Melayu ni tak berat apa tuan-tuan, hu ke hi ke rasa tak berat pun, dia berat bila tak ada baris aja. Nak baca tak boleh, tu baru berat. Ya. Jadi hu tu lebih berat apabila sebutannya susah nak disebut, nak dibandingkan hi. Maka apabila berat dalam sebutan, berat juga pada makna. Sebab apa? Ayat itu cerita tentang perjanjian seorang dengan Allah. Janji kita dengan Allah lebih besar daripada janji kita dengan sesiapa pun. Ya. Baik, itu Quran mukjizat pada aspek bahasa. Quran mukjizat pada aspek takdim dan takhir. Takdim dan takhir bermaksud mana yang didahulukan, mana yang dikemudiankan. Kenapa Allah dahulukan lebah gunung, lebah pokok, lebah yang tinggal bersama manusia? Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Tuhanmu mewahyukan, yakni memberikan sifat semula jadi kepada lebah untuk bersarang di gunung ganang, bersarang di pokok-pokok, bersarang bersama kediaman manusia. Maka pada saat itu apabila dikaji oleh sains moden, didapati sebutan tadi itu bukan saja-saja, tetapi kualiti madu, khasiat madu, lebah gunung lebih banyak khasiat nak dibandingkan dengan lebah pokok. Lebah yang tinggal di pokok lebih banyak khasiat nak dibandingkan dengan lebah peliharaan. Masya Allah. Jadi bukan saja-saja Allah sebut, tapi sebenarnya nak bagi ilmu. Itu bukti kemukjizatan Quran dan bukti benarnya Nabi Muhammad. Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam surah Nur, ya, membaca ayat berkenaan dengan kejadian, proses kejadian manusia. Daripada kita katakan mani, kemudian segumpal darah, kemudian jadi ketulan, kemudian jadilah bentuk manusia. Maka Nabi kita sebut 1400 tahun yang lalu, di saat sains moden belum lagi dapat mengesan kejadian tersebut. Tetapi di zaman ini manusia boleh kaji, tengok pembesaran demi pembesaran janin yang ada di dalam rahim ibu-ibu. Maka pada saat itu pastilah akan timbul dalam benak pemikiran kita, mustahil ilmu ini semata-mata datang daripada Nabi Muhammad. Pastilah ilmu ini datang daripada pencipta alam ini yang telah memberikan kepada Nabi Muhammad untuk maklumkan kepada kita. Apatah lagi masyhur baginda orang yang sebelum kenabian tidak boleh membaca. Ya. Jadi Nabi kita belajar kat mana? Nak beritahu proses kejadian manusia. Ya, maka itu sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran yang berterusan. Baik, yang berikutnya halaman 63 dan 64, bulan terbelah. Ini mukjizat yang mutawatirah, mukjizat yang mutawatir, yang kalau kita tak percaya jadi kafir. Kenapa? Kerana ia disebut dalam Al-Quran. Bila Labib bin Aqsa mencabar Nabi kita supaya membelah bulan, maka orang-orang Mekah semua terpesona melihat bulan yang terbelah dua. Tetapi mereka katakan, ya, cabarannya kalau sungguh kamu Nabi, cuba kamu belah rembulan ni supaya jadi dua. Maka Nabi kita isyaratkan tangan, bulan terbelah. Maka benarlah, ya, cabaran tersebut. Kalau kamu Nabi, kamu mesti boleh buat. Tetapi orang-orang Mekah mengatakan Muhammad sihir, tukang sihir. Ahli sihir hanya boleh menyihir orang yang berada di hadapannya saja. Dia tak akan dapat menyihir minda orang yang tidak ada di hadapannya. Kita tunggu pedagang-pedagang kita balik. Kita tanya mereka, apakah benar mereka melihat bulan terbelah? Kalau benar bulan terbelah mereka lihat, benarlah Muhammad seorang Nabi. Tiba-tiba ketika mana pedagang-pedagang balik, mereka tanya, ada tak nampak kelihatan satu kejadian bulan terbelah satu malam? Maka kata para pedagang itu, sungguh kami melihatnya, kami juga nak tanya hal yang sama. Maka pada ketika itu mereka kata, dahsyat sungguh sihir Muhammad, dia boleh menyihir seisi dunia. Tu dia tuan-tuan, ya, dia tak nak beriman juga, ya, dia pergi olah, dia kata Nabi kita boleh menyihir seisi dunia. Maka akhirnya Allah turunkan ayat untuk menjadi saksi benarnya peristiwa, ya, terbelah
bulan. Isra dan Mi'raj juga mukjizat yang disebut di dalam Al-Quran, menjadi kafir orang yang mengingkarinya. Maka dengan sebab itu ini di antara mukjizat-mukjizat yang disenaraikan oleh ulama-ulama akidah. Cuba tengok dalam syarah Jawharah Tauhid, ujung ayat tentang kenabian ada sebut hal ni. Begitulah juga ayat kita katakan ayat Nurul Zalam ada sebut ayat tentang mukjizat-mukjizat ini, kerana ia mukjizat yang mutawatirah yang wajib kita beriman, yang kalau tak percaya boleh rosak iman. Jadi untuk Isra Mi'raj ni tak payah kita cerita, tiap-tiap tahun tuan-tuan duk buat ceramah Isra Mi'raj dah. Ya, kita langsung pergi kepada tangisan batang kurma. Tangisan batang kurma diriwayatkan oleh 58 orang sahabat. Maka dia mencapai darjat hadis mutawatir. Mengingkarinya kafir. Maka dengan sebab itu ia juga merupakan mukjizat yang mutawatirah, mukjizat yang wajib kita terima, ya, wajib kita percaya. Baginda sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal ketibaan Nabi kita di kota Madinah, Nabi kita bila berkhutbah, baginda bersandar pada sepohon kurma, pada batang kurma yang dipangkas. Nabi kita berpaut kepadanya, kadang-kadang bersandar padanya. Tetapi ketika mana orang-orang Ansar cadangkan supaya dibina mimbar, maka Sayyidina Zaid bin Sahal radhiyallahu taala anhu bina mimbar untuk Nabi kita. Ya, dibantu oleh beberapa orang Ansar. Sesudah siap mimbar, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di mimbar. Hari pertama Nabi kita berkhutbah, terdengar bunyi tangisan umpama tangisan bayi. Dalam riwayat yang lain supaya umpama rengekkan anak unta yang kuat, sehinggalah Nabi kita turun daripada mimbar dan menenangkan batang kurma itu. Ya, dijanjikan dia akan dihidupkan semula di dalam syurga, buah-buahnya akan dimakan oleh para nabi dan rasul. Barulah dia berhenti daripada tangisannya. Ya, dalam satu riwayat Nabi kita katakan, demi Allah sekiranya aku tidak memujuknya, kalian akan mendengar tangisannya sampai hari kiamat. Masya Allah, ya, dia takkan berhenti. Kenapa? Tahazzuna, sedih ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, air terpancar daripada jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua riwayat. Satu riwayat Sayyidina Jabir bin Abdullah ketika mana dalam peristiwa Hudaibiyah 1.500 orang yang tidak ada air, yang dalam kehausan, yang bekas-bekas air mereka semua dah kekeringan, ya, mengadu kepada Nabi kita. Maka Nabi kita masukkan tangan baginda dalam satu bekas air, maka mengalirlah air yang banyak sehingga 1.500 orang dapat menggunakannya. Itu dalam peristiwa Hudaibiyah. Satu lagi riwayat Sayyidina Anas bin Malik dalam peristiwa peperangan Tabuk, perjalanan perang Tabuk di musim panas dalam cuaca kering. Sahabat yang nak solat asar mencari-cari air tidak ada, maka Nabi kita masukkan tangan baginda dalam satu bekas, mengalir air yang banyak. Imam Izzuddin mengatakan apabila Allah memberikan satu mukjizat kepada seorang Nabi, Allah akan lebihkan Nabi kita dengan mukjizat yang sama. Bila diberikan mukjizat kepada Nabi Musa, air terpancar daripada batu, maka diberikan mukjizat Nabi Muhammad, air keluar daripada tangan. Maka keluarnya air di celah-celah jari jemari, di sebalik tulang, urat, daging dan darah. Itu lebih dahsyat nak dibandingkan dengan air yang keluar daripada batu. Maka ia sebagai satu anugerah yang lebih Allah berikan kepada Nabi kita. Itu halaman yang ke-70. Macam mana ya Imam Al-Muzani mengatakan mukjizat air keluar daripada tangan Nabi kita itu lebih dahsyat daripada mukjizat air keluar daripada batu. Yang berikutnya halaman 71 dan 72. Makanan yang sedikit menjadi banyak. Sayyidah Ummu Sulaim, ibu kepada Sayyidina Anas bin Malik,
Beliau tengok Nabi kita yang dalam menahan kelaparan, dia balik ke rumah maka dia tengok hanya ada beberapa keping roti yang kalau dimasak maka tak cukup untuk seorang makan, maka dipecah-pecahkan roti itu lalu dibuatkan bubur, direbus. Maka disuruhlah suaminya Abu Talhah dan anaknya Anas pergi menjemput Nabi kita di masjid. Abu Talhah tunggu di luar, yang masuk Anas. Maka bila Nabi kita tengok Anas yang berdiri tetapi tak sanggup nak bagi tahu sebab ramai orang ada dalam masjid, nak jemput semua tak sanggup sebab makanan yang ada tak cukup. Tiba-tiba Nabi kita kata, apakah Ummu Sulaim hantar awak ke sini? Maka kata Anas, benar. Ada hidangan untuk Rasulullah. Maka pada ketika itu Nabi kita katakan, alhamdulillah Ummu Sulaim sediakan makan untuk kita semua. Abu Talhah yang berada di luar berlari-lari balik. Dia kata, Ummu Sulaim, habislah kita. Aku suruh Anas jemput Nabi aja, dia jemput satu masjid. Sudah. Kata Ummu Sulaim, sungguhkah Rasulullah jemput satu masjid? Ya. Kata Sayyidina Abu Talhah. Maka kata Ummu Sulaim, kamu jangan bimbang, kalau Rasulullah yang jemput pasti makan kita cukup. Maka masuk 10 orang makan keluar, 10 orang makan keluar, 10 orang makan keluar, sampailah 70 atau 80 orang makan, yang sebenarnya hidangan mereka sebenarnya hanya semangkuk bubur saja, tetapi cukup untuk 70 atau 80 orang makan. Demikianlah makanan-makanan yang sedikit jadi banyak. Para ulama menamakan makanan itu dengan Maidatur Rahman, hidangan Allah yang Maha Pemurah untuk tetamu-tetamu Rasulullah. Baik, yang berikutnya halaman 75 dan 76, mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kesembuhan orang sakit. Sayyidina Qatadah bin Nu'man ditugaskan sebagai pengawal yang menjaga keselamatan baginda di dalam perang. Ketika dalam satu peperangan beliau menepis panah atau tombak atau lembing atau pedang yang dihalalkan kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Qatadah ni sanggup jadi benteng manusia untuk mempertahankan Nabi kita. Maka ketika mana beliau menepis satu panah telah pun tertikam di dalam mata kiri Qatadah bin Nu'man, kena mata kiri. Ni ada dalam kitab Dalailun Nubuwah bagi Imam Al-Baihaqi. Maka saat ditarik panah itu, tercabutlah biji matanya sekali. Biji matanya pecah, tercabut dan bergantungan di pipi. Para sahabat yang lain kata, Qatadah, mata kamu ni dah rosak, dah tak boleh buat apa dah, potong aja lah. Kata Qatadah, nanti aku nak jumpa Rasulullah, aku orang yang menjaga penampilan diri, tak ada satu mata ni satu yang aib bagi dia. Maka saat dia datang kepada Nabi kita menangis melihat hal keadaan Qatadah yang cedera sedemikian. Baginda pegang mata Qatadah, Nabi kita letak balik ke tempatnya, lalu Nabi kita menangis dan berdoa, ya Allah, sebagaimana dia bersungguh menjaga memelihara wajah kekasihmu, engkau peliharalah dia. Maka saat itu mata tadi melekat semula. Di sini kata para ulama ada 3 mukjizat. Kalau Nabi Isa boleh menyembuhkan orang buta, Allah lebihkan Nabi kita dengan 3. Yang pertama, mengembalikan mata yang tercabut. Yang kedua, memulihkan mata yang pecah. Yang ketiga, mengembalikan pandangan yang dah buta. Maka Allah lebihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 mukjizat. Yang berikutnya halaman 76, bagaimana dengan hembusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung sembuh orang yang terkena besi panas, periuk panas. Nabi kita baca doa sambil Nabi kita hembuskan pada bahagian tangan yang terkena periuk panas. Allahumma rabban nas azhibil ba's washfi anta syafi
la syafiya illa anta. Itu doa Nabi SAW sebelum Nabi kita hembuskan ya kepada tangan orang yang terkena periuk panas. Bayang ke-8 ya, halaman 77. Mukjizat batu memberi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam walaupun tak bermulut, tetapi kalau Allah nak dia bersuara, dia boleh bersuara. Maka Nabi kita mengatakan, aku masih mengenali sebongkah batu di Mekah yang dahulunya memberi salam kepadaku sebelum aku diutuskan. Hadis ni berlaku tuan-tuan dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, bermaksud tahun ke-8 Hijrah. Batu ni bagi salam pada Nabi sebelum Nabi jadi Rasul. Bermaksudnya boleh dikatakan 60 tahun yang sebelumnya, 60 tahun yang lalu batu ni bagi salam kepada Nabi. Aku masih kenal sebongkah batu di Mekah yang dahulunya memberi salam kepadaku sebelum aku diutuskan. Wa inni la'arifuhul an. Sekarang ni pun aku masih kenal batu itu. Maka kata para ulama, kalau dengan batu yang beri salam pun sekali saja Nabi kita ingat sampai 60 tahun, kira-kiranya bagaimana dengan umat baginda yang setiap hari memberi salam. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua akan diingati oleh baginda. Bagaimana baginda mengingati batu yang hanya sekali beri salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya berita gaib yang benar-benar terjadi. Nabi kita ada sebut berkenaan dengan perkara-perkara yang belum terjadi. Antaranya ialah bagaimana ketika berada di atas gunung Uhud, bergegar gunung Uhud kerana kegembiraan Nabi berada di atasnya. Dinamakan dia dengan Uhud, dengan makna dia gunung yang satu. Sebab apa? Sebab kata para ulama, satu-satunya gunung yang akan berada dalam syurga. Ada juga yang mengatakan dinamakan dengan Uhud kerana dia gunung yang satu, kerana kebanyakan gunung-gunung di kota Madinah itu bersambung-sambung antara satu sama lain. Bukit-bukit bersambungan antara satu sama lain. Tetapi berbeza dengan bukit Uhud, dia bersendirian. Sebab itu dikatakan Uhud yang satu. Ya. Maka saat Nabi kita berada di atas gunung Uhud, tiba-tiba gunung tadi itu bergegar. Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud ni bukit yang mencintai kita dan kita juga mencintainya. Ya. Maka Nabi kata, uskun Uhud, diam awak wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu seorang Nabi, seorang Siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq, wa syahidan, dan 2 orang yang akan mati syahid, yaitu Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Utsman bin Affan. Baik, yang berikutnya halaman 79, Nabi kita memaklumkan, ya, ashqal awwalina akhirun naqati wa ashqal akhirin alladhi yat'anuka ya Ali, wa asyara haitsu yut'an. Orang yang paling binasa daripada umat terdahulu adalah penyembelih unta daripada kaum Nabi Allah Saleh. Itulah manusia yang celaka, yang sehingga diturunkan balak. Dan manusia yang paling celaka daripada umat ini, kata Nabi, adalah orang yang membunuhmu wahai Ali. Siapa hak bunuh Sayyidina Ali ni tuan-tuan? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman ni tuan-tuan hafal Quran, guru Quran yang dihantar oleh Sayyidina Umar ke kota Mesir untuk menjadi guru Al-Quran. Bila Amru bin Al-As hantar surat minta dihantarkan orang yang mahir Quran, Sayyidina Umar kata, aku hantar kepadamu seorang yang sangat mahir, sehinggalah aku sebenarnya lebih suka kalau dia berada di Madinah. Ya, jadi guru kepada orang sini daripada beri pada kamu, tapi aku beri pada kamu. Ya, ini orangnya tuan-tuan. Maka ada sejarah hitam orang hafal Quran buat benda dahsyat tuan-tuan. Ya, maka dengan sebab itulah tak berpada anak kita dengan kita bagi dia hafal Quran saja. Wajib kita bagi didikan dan asuhan fardu ain yang lengkap, ya, supaya dia dapat pertimbangan, ikut pertimbangan syarak yang sebenar dalam tindakan dan perbuatan.
Ya, orang ni dia bunuh Sayyidina Ali tetapi dia masih beranggapan dia mati syahid, tuan-tuan. Ya, dia beranggapan dia berjuang dan mati syahid walaupun dia tahu dia akan dibunuh. Ya. Sehingga kan waktu dia tikam Sayyidina Ali, dia baca ayat apa? Wa minan nasi may yashtari ya nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dalam kalangan manusia ada orang yang sanggup jual nyawanya sendiri kerana mencari keredaan Allah. Dia tikam dia baca ayat tu, dia tikam dia baca ayat tu. Ini salah faham dia. Ya, yang menghukum kafir orang yang menyerahkan urusan tahkim ya kepada urusan manusia. Ya, sesungguhnya hukum itu hak Allah wahai Ali, bukan hak engkau dan sahabat-sahabatmu. Maka dia tikam Sayyidina Ali. Ya. Jadi sebab itulah tuan-tuan, hafal Quran bukan jaminan kita akan jadi orang baik. Ya, jaminan jadi orang baik ialah menekuni ilmu-ilmu yang wajib kita belajar. Ya, supaya terjaga akidah kita, kefahaman kita, pegangan kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga waktu menghantar angkatan tentera ke Mu'tah, Jordan, baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau Zaid terbunuh, Zaid bin Harisah, maka diganti oleh Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far juga terbunuh, maka diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah terbunuh, maka lantiklah salah seorang daripada kalian. Seolah-olah ya gambaran itu sudah pun ada dalam pengetahuan baginda saat mereka berhadapan dengan angkatan Rom. Jumlah mereka hanya 3.000 orang. Mereka berhadapan dengan 200.000 angkatan perang. 200.000 tuan-tuan lawan 3.000. Maka akhirnya Sayyidina Zaid bin Harisah gugur syahid, Sayyidina Ja'far gugur syahid, ya, Sayyidina Abdullah bin Rawahah gugur syahid. Maka barulah diganti oleh Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Dengan kebijaksanaannya Khalid berjaya memanipulasi keadaan sehingga akhirnya menang berpihak kepada angkatan tentera Islam, walaupun mereka hanya 3.000 saja. Lebih hebat lagi bagaimana dengan yang meninggal dalam kalangan mereka hanya 12 orang saja, Masya Allah. Ya. Baik, yang berikutnya halaman yang ke-81. Maklumat yang dimaklumkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ya, yang belum berlaku dan pasti akan berlaku. Tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi Yahudi, membunuh mereka, sehingga ketika seorang Yahudi bersembunyi di balik batu atau pohon batu dan pohon berkata, wahai Muslim, wahai hamba Allah, Yahudi ada di belakangku, kemari dan bunuhlah dia. Kecuali syajarah gharqad, kecuali pokok gharqad, dia tak bersuara, kerana itu pokok-pokok orang Yahudi. Ya, hari ini pokok gharqad yang banyak ditanam di Israel. Baik, yang berikutnya halaman 83-84, penjagaan Allah ke atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam tafsir surah Yasin, ya, ketika mana kita baca ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, maka didatangkan beberapa riwayat oleh para ulama tafsir, ya, riwayat-riwayat hadis untuk menggambarkan bagaimana penjagaan Allah terhadap Nabi kita. Antaranya ialah saat Nabi kita nak berhijrah, Nabi kita dikepung, tetapi tidak seorang pun dapat melihat baginda saat Nabi kita keluar, maka Nabi kita selamat. Antaranya lagi Abu Lahab yang dengan sombong berkata-kata, kalaulah aku nampak Muhammad sekarang ni juga akan ku hempap kepala dia dengan batu. Dalam keadaan dia bercakap demikian, tiba-tiba Nabi kita keluar. Orang ramai berkata, ha huwa, tu dia Muhammad. Abu Lahab pula bertanya, mana dia, aku tak nampak, mana dia. Kata dia orang temberang, sungguh Pak Lahab ni, kita semua nampak, dia kata tak nampak. Tadi cakap besar sangat. Ya, yang sebenarnya memang dia tak nampak. Ya, kerana Allah tutup penglihatan dia.
Begitu juga dalam riwayat yang lain disebutkan dia dah bawa batu nak letak atas tubuh Nabi kita yang sedang solat, ya. Tiba-tiba saat Nabi kita sujud, keluar unta yang sangat besar, merah matanya, mengejar Abu Lahab sehinggalah dia bertempiaran lari dan meninggalkan batu. Orang ramai kata, kenapa kamu lari? Tadi kata nak hempak batu atas dia. Kata dia, kalian tak tahu aku nampak unta besar keluar daripada ketiak dia. Kata dia, orang temberang sungguh kawan ni. Ya. Kita tak nampak pun unta, dia seorang je nampak. Ya. Itu penjagaan Allah terhadap Nabi kita. Dan ketika mana Sumamah bin Usal Al-Hanafi dan begitulah juga Adi bin Hatim At-Ta'i, dua orang ini bertekad, berazam, merencanakan nak bunuh Nabi kita. Maka para sahabat berkampung, mereka bergile-gile mengawal keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehinggalah Allah turunkan ayat daripada surah Al-Maidah, wallahu ya'simuka minan nas, halaman 84 tu ayat tadi. Allah turunkan, dan Allah memelihara kamu wahai Muhammad daripada kejahatan manusia. Nabi kita keluar, Nabi kita suruh para sahabat yang berkawal semua pulang. Allah yang menjaga keselamatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika mana, ya, tular, ya, khabar yang mengatakan Adi bin Hatim dan juga Sumamah bin Usal sedang merancang untuk menyusup masuk ke kota Madinah dan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya halaman 85 dan 86, kita ada lagi 5 minit. Mukjizat dimakbulkan doa. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni makbul, langsung makbul seketika itu juga. Ya, tadi dah kita bicarakan bagaimana dengan Nabi kita doa dan hembus saja langsung sembuh orang yang kena periuk panas. Maka dalam riwayat yang panjang, dalam kisah yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, hadis ni panjang. Ya, bagaimana saat Nabi kita sedang berkhutbah, seorang badui masuk di musim kemarau yang kering dan tandus. Badui tadi mengatakan, ya Rasulullah, bumi sudah tandus, pokok-pokok banyak yang dah mampus mati, ya, dan binatang-binatang juga kurus. Doalah pada Allah agar Allah siram kami ini dengan air. Maka pada saat itu Nabi kita langsung berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami. Lalu para sahabat yang ada dalam majlis tersebut, khutbah Jumaat ni, khutbah Jumaat, sahabat menadahkan tangan dan mengaminkan doa, ikut serta berdoa dengan Nabi kita. Maka di sinilah ulama mengatakan dalil, ya, keharusan mengaminkan doa khatib. Ya, jangan sampai kata bid'ah tak dibuat pula, ada dalilnya. Ya, ada dalil, ya, yang mana para sahabat mengaminkan, maka jemaah mengaminkan doa khatib. Ya, kata Sayyidina Anas, langit yang cerah bagaikan cermin, langsung tidak ada awan. Tiba-tiba awan datang daripada balik gunung silang, ya, bercantum, membesar, lalu turunlah hujan sampai basah janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demi Allah, kata Sayyidina Anas, belum Nabi kita turunkan tangan, awan dah berkumpul, hujan dah mula turun. Masya Allah, tuan-tuan. Ya, hujan turun pada Jumaat tersebut, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Jumaat, tanpa henti. Tu dia, nak hujan, hujan turun. Itu yang orang tua kita kata dulu tu, kalau hujan turun Jumaat, Jumaat depan baru berhenti. Ya, mungkin ambil pada kisah hadis ni, tuan-tuan. Ya, mungkin ambil pada kisah hadis ni. Maka pada Jumaat yang berikutnya, badui yang sama masuk lagi saat Nabi kita tengah khutbah. Dia kata, ya Rasulullah, rumah dah roboh. Ya, sebab hujan lama, rumah dah roboh. Ya, binatang hanyut, kata dia. Ya, binatang pun dah hanyut. Ya, doalah agar Allah alihkan hujan ni ke lain. Ya, maka baginda sallallahu alaihi wasallam sekali lagi isyaratkan tangan ke langit, lalu Nabi kita baca doa,
Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, sekeliling kami, jangan lagi ke atas kami. Sekeliling kami, jangan lagi ke atas kami. Allahumma ilal audiyah. Ya Allah, hantarlah hujan ini ke lembah-lembah. Ya. Maka kata Sayyidina Anas, tiba-tiba saja langit mencerah, hujan mula beredar ikut gerak tangan Nabi SAW. Ya, sampai kota Madinah cerah. Tidak ada seorang pun yang datang daripada luar Madinah pasti mengatakan hujan lebat di tempat kami. Madinah tak hujan, ya, hujan lebat tempat kami, Masya Allah. Ya, itu doa alih hujan, tuan-tuan. Hafai. Allahumma hawalaina wala alaina. Tak reti Arab, Melayu. Ya Allah, sekeliling kami, jangan atas kami. Ya Allah, hantarlah hujan ini ke lembah-lembah. Ya. Jangan duk buat benda khurafat, baling spender nak atas bumbung ke apa ke, tak bagi hujan turun, tuan-tuan. Ya. Baca aja doa alih hujan. Ya, baca aja doa alih hujan. Bayang berikutnya, pohon kurma berbuah serta merta. Sayyidina Jabir bin Abdullah, nama ayahnya Abdullah bin Amr bin Haram. Abdullah bin Amr bin Haram ni mati syahid dalam perang Uhud. Ya, dia meninggalkan 9 orang, ya, anak perempuan dan seorang anak lelaki, iaitu Sayyidina Jabir. Maka sejak daripada ayahnya meninggal dunia, Jabir ni sentiasa menjadi, kita katakan, perhatian Nabi. Nabi kita ambil tanggungjawab jaga keluarga Jabir ni. Suatu hari Sayyidina Jabir dia datang cerita kepada Nabi kita, hasil kurma di kebun dia tak banyak, hutang orang tuanya belum diselesaikan, orang tuanya berhutang dengan orang-orang Yahudi, maka belum ditunaikan. Maka Nabi kita pun pergi ke kebun Sayyidina Jabir bin Abdullah. Nabi kita berdoa di setiap pohon kurma, sehinggalah Masya Allah semua pokok-pokok tadi langsung berbuah ketika itu juga, sampai boleh dipanggil orang-orang yang menuntut hutang datang mengambil bayaran hutang mereka, sehinggalah dapat diselesaikan. Itu kita katakan besar mukjizatnya. Kalau kita pergi ke kota Madinah sekarang ni, ada masjid nama Masjid Jabir bin Abdullah. Dikatakan itulah kawasan kebun dan rumah Sayyidina Jabir bin Abdullah. Tempat berlakunya mukjizat Nabi SAW. Bayang berikutnya, kambing muda mengeluarkan susu serta merta. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, bagaimana ketika mana beliau sedang mengembala kambing jauh daripada kota Mekah, jauh daripada orang ramai, disebabkan dia anak yatim, dia orang miskin, dia orang susah, dia mengambil upah memelihara kambing, sehinggalah dia menjauhkan kehidupan sosial masyarakat Mekah. Sampaikan dia tak kenal Nabi Muhammad, dia tak kenal Abu Bakar. Maka ketika mana dia asyik dalam, kita katakan, pengembalaannya, tiba-tiba datang 2 orang, ya, yang nampak pada wajah mereka orang yang dahaga dan perlukan sesuatu. Kedua-duanya mengatakan, "Hei ghulam, perahkan susu kambing untuk kami." Maka Abdullah mengatakan, "Innama ana mu'taman." Aku ni orang yang diamanahkan saja, kambing ni bukan aku punya. Maksudnya aku tak boleh beri susu pada kalian. Biasanya orang Arab jahiliyah kalau mereka minta pada budak-budak suruhan, tiba-tiba diingkari, pasti budak itu akan dipukul, dicerca, diherdik, dihina. Tetapi berbeza dengan 2 orang ni, tampak wajah mereka gembira dengan jawaban Abdullah. Maka akhirnya salah seorang daripadanya mengatakan, kalau kambing yang dah ada susu itu memang tuan dia punya, sekarang bagi kepada aku kambing yang belum ada susu. Maka Abdullah pun dia ambillah seekor anak kambing dara yang belum ada kantungan susu. Kata dia, kalau nak tengok susu yang ni ambil. Maka Nabi kita pun baca Bismillah, baginda letakkan tangan di atas belakang
kambing tadi, langsung keluar kantungan susu, lalu diperah susunya. Rasulullah minum, Abu Bakar minum, diberi kepada Abdullah bin Mas'ud minum. Ya, kata beliau, demi Allah aku minum dalam hal keadaan aku tak percaya macam mana anak kambing itu boleh ada susu. Ya, itu detik awal pertemuan Abdullah bin Mas'ud hatta taqala min ra'il ghanam ila khidmati khairil anam. Daripada pengembala kambing saja asalnya berubah menjadi khadam kepada Rasulullah kerana memeluk Islam dan kagum dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, haiwan dan pohon kayu bersaksi atas kerasulan baginda. Serigala bercakap. Seorang Yahudi sedang mengembala kambing, ataupun seorang Badui sedang mengembala kambing. Tiba-tiba serigala menyambar anak kambingnya dan melarikan ke hutan. Dikejar oleh pengembala tadi. Saat dia sampai, dia tengok serigala sedang memijak anak kambingnya dan nak mengoyak dagingnya. Maka pada saat itu langsung disambar anak kambing tadi daripada penguasaan serigala, sehinggalah serigala terkejut. Makanan yang dah terhilang hilang. Maka dia kata, hei, kamu tak bertakwa pada Allah kah? Kenapa kamu ambil makanan yang telah Allah berikan kepadaku? Saqallahu li, kamu ambil rezeki yang dah Allah bagi pada aku. Kalau kita baca dalam kitab Al-Ibar fi Mu'jizati Khairil Bashar, dia ada panjang lagi hadis ni. Sekumpulan serigala, mereka hantar wakil jumpa Nabi kita, minta buat perbincangan dengan kumpulan-kumpulan pengembala. Kami tak nak ganggu ternakan mereka, kami cuma nak seekor kambing saja, setahun satu ekor setiap orang pengembala. Tapi konsortium pengembala tak setuju. Kesatuan pengembala tak setuju. Serigala ni nak makan banyak ya Rasulullah. Kami ni ada berapa ramai? Kalau seorang seekor pun sudah berapa ratus. Masya Allah. Maka akhirnya tak setuju. Maka serigala tanya Nabi kita, macam mana kalau macam tu kami nak cari makan? Maka kata Nabi, tangkap. Mana yang kalian dapat, itulah rizqun saqahullahu lakum. Rezeki yang Allah dah bagi pada kalian. Sebab itu waktu dia nak makan, tiba-tiba direntap. Dia kata, hei, awak tak takut dengan Allah ke? Kenapa awak ambil makanan yang Allah bagi pada aku? Itu punca dia bercakap macam tu. Maka orang tadi kata, menakjubkan, serigala boleh bercakap dengan manusia. Masya Allah tuan-tuan, bercakap dengan bahasa Arab yang fasih. Kita baca Quran lama dah boleh, tapi cakap Arab tak fasih-fasih. Serigala boleh bercakap dengan bahasa yang fasih. Maka kata dia, awak nak tahu tak, ada yang lebih dahsyat lagi, iaitu di Yathrib, di Madinah, seorang Nabi bercerita tentang perkara-perkara ghaib yang lebih dahsyat. Maka pengembala tadi pun dengar kata-kata serigala ni, langsung dia bawa kambing-kambingnya datang ke kota Madinah. Dia ceritakan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh penduduk Madinah. Lalu Nabi menyaksikan kebenaran kejadian tersebut. Yang berikutnya, kesaksian sepohon kayu. Badui tanya, wahai Muhammad, apa bukti kenabian kamu? Nabi kata, boleh, aku panggil pelepah tamar tu, dia turun ke sini, dia mengaku aku Nabi, kemudian dia naik balik ke tempat dia. Maka Nabi kita panggil, langsung pelepah tamar jatuh, datang bergerak kepada Nabi. Lalu Nabi kita suruh patah balik, dia pun panjat, naik balik melekat, tuan-tuan. Masya Allah. Kadang-kadang kita rasakan cerita Hollywood pun, tuan-tuan, ada adaptasi daripada kisah-kisah mukjizat Nabi. Bila kita baca banyak kisah-kisah mukjizat ni, pokok berjalan, pelepah tamar bergerak berjalan, binatang bercakap. Masya Allah. Baik, yang berikutnya, hormat seekor unta. Ni cerita panjang, halaman 96 dan 97.
ya, sebuah keluarga Ansar memiliki seekor unta yang digunakan untuk mengangkut air. Tiba-tiba unta tadi buat payah, mogok, tak nak buat kerja, sampailah pokok-pokok semua kekeringan. Unta kalau digunakan untuk pertanian, tuan-tuan, unta yang besar, bukan biasa-biasa, besar. Kepalanya pun dekat sama besar meja ni. Ya, kalau dia mengamuk memang ngap kepala kita sekali je dia baling, tuan-tuan. Ya, memang besar sungguh. Ya. Jadi tiba-tiba mogok, tak nak buat kerja. Maka keluarga ni datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita kata pada sahabat, "Jom, ya, ayuh bangkit pergi nak tengok unta tadi." Maka bila Nabi kita sampai ke ladang, orang ladang kata, "Hati-hati ya Rasulullah, unta ni dah zalkullab, seperti anjing sakit." Anjing kalau sakit dia tak kira siapa, tuan dia pun dia gigit, tuan-tuan. Ya. Maka maksudnya unta ni dah mengamuk-ngamuk macam anjing sakit, dah tak kenal orang. Jangan dekat ya Rasulullah, bahaya. Nabi kata, "Ya, tak apa." Maka saat baginda sallallahu alaihi wasallam masuk, unta tadi langsung meluru dan sujud di kaki Nabi, mencium kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain dia mengadu kepada Nabi kita, tuan dia suruh dia buat kerja berat tapi makanannya dikurangkan. Ya, makanan dikurangkan. Ya, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memujuk unta tadi dan menasihati keluarga itu untuk melayaninya dengan baik sampailah unta tadi tak mogok, masya-Allah. Ya. Jadi tuan-tuan, binatang pun menagih kasih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekadar manusia, binatang pun tumpang kasih. Itulah interaksi alam, ya, terhadap rahmat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman yang ke-99, halaman yang ke-100, 102, tajuk yang akhir dalam buku kita saya letakkan tajuk tanggungjawab umat terhadap Nabi Muhammad. Ya, panjang ya huraian dan kisahnya, tetapi cukuplah kita ambil satu ayat Quran sebagai kita katakan kesimpulan apa kewajipan kita terhadap Nabi Muhammad. Tuan-tuan tulis ayat 157 surah Al-A'raf. 157 surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah nyatakan 4 tanggungjawab besar umat terhadap Nabi. Yang pertama, amanu, beriman dengan baginda. Wa'azzaruh, memuji, menyanjung lagi memuliakan baginda. Azzaruh, ulama tafsir kata orang yang memuji, menyanjung, ya, dan juga memuliakan baginda. Itu azzaruh. Maka maksud azzaruh di sini kita dituntut untuk memuji, menyanjung dan memuliakan baginda. Macam mana kita nak puji, tuan-tuan, kalau kita tak kenal, kalau kita tak tahu kelebihan, kalau kita tak tahu kemuliaan, kalau kita tak tahu tanda-tanda dalail kenabian. Ya. Maka dengan kita dah mengaji, kita dah tahu maklumat-maklumat tersebut, barulah kita katakan ya boleh untuk kita jadi orang yang benar mengagungkan, memuliakan dan menyanjung baginda sallallahu alaihi wasallam. Azzaruh wa nasaruh, dan orang yang membantu baginda. Zaman dahulu manusia sanggup mati, korbankan nyawa. Sayyidina Qatadah sampaikan mata tercabut sebab bantu Nabi. Maka zaman kita, bantuan ialah dengan kita menyebar luaskan agama yang baginda bawa, dakwah yang baginda bawa, kasih sayang yang baginda bawa. Kita tengok semalam sambutan Maulid Rasul di Bukit Bintang, tak pernah ada orang buat, tuan-tuan. Tiba-tiba tahun ni, Masya Allah, ribuan manusia membanjiri Bukit Bintang. Pelancong-pelancong semua terkejut tengok, macam ni orang Islam sambut Maulid Nabi, bagi bunga ros pada orang-orang kafir, bawa mesej keamanan. Ya, sebab kami sedang bergembira dengan lahirnya Nabi kami, insan yang bawa keamanan untuk dunia. Masya Allah. Ya.
Tak pernah ada tempat yang macam tu tiba-tiba orang sambut maulid tuan-tuan, semalam bergema dengan sambutan maulid. Ini kita katakan satu perubahan, kebaikan yang ada. Nasaruh dengan niat kita bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti nur yang diturunkan bersama baginda, yakni wahyu Allah. Maka ikut agama yang dibawa oleh baginda, itulah kesimpulan tanggungjawab tiap-tiap orang daripada kita. Allah janji siapa yang buat 4 perkara ni, ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang berjaya. Jadi mudah-mudahan kita semua tergolong dalam kalangan mereka yang berjaya dunia dan akhirat. Saya mohon maaf andai salah silap dalam penyampaian. Tajuk yang terakhir ialah pengenalan tentang isteri, anak, cucu Rasulullah SAW, untuk kita ambil maklum dan ambil kenal tentang mereka. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada daurah ringkas dalam sekitar 3 jam setengah untuk kita habiskan sebuah kitab. Saya ijazahkan kitab Al-Wusul ila Ma'rifatir Rasul pada semua yang mengikuti pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya dan jadi satu kesaksian pada Allah. Kita pernah duduk lenguh, jerih, payah sebab kita bersemangat nak kenal Nabi kita, kekasih kita. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami tadahkan tangan penuh dengan harapan kepadamu ya Allah, bersyukur di atas nikmat yang telah kau berikan kepada kami di saat hari yang penuh dengan kegembiraan kami menyambut kelahiran kekasihmu ya Allah. Engkau bahagiakanlah dan gembirakanlah kami semua ya Allah dengan kami dikumpulkan bersamanya di hari akhirat kelak. Ya Allah, perhatikanlah kepada diri-diri yang sedang tertunduk malu mengenangkan dosa-dosa dan kealpaan yang lalu. Ya Allah, banyak daripada perintahmu yang belum kami tunaikan, banyak juga tegahanmu yang telah kami langgari. Namun kami tahu engkaulah Tuhan yang maha pengampun. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah duduk dan lenguhnya kami pada hari ini duduk dan lenguhnya seorang asyiqin yang asyik untuk mengetahui tentang kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, balaslah kebaikan-kebaikan tiap-tiap orang daripada kami dengan kebaikan syurga. Ya Allah, ampunilah dosa ibu ayah kami, guru-guru kami yang telah mendidik kami ya Allah. Ya Allah, berilah keampunan kepada ahli keluarga dan anak isteri kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, sampaikanlah selawat dan salam penuh kerinduan kepada kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah tiap-tiap orang daripada kami dikenali oleh baginda di hari akhirat kelak. Ya Allah, saat kami dibangunkan di padang mahsyar dalam berjuta-juta manusia terhimpit dan terkumpul, pada saat itu ya Allah, Nabi dan kekasih kami memanggil-manggil kami, ummati, ummati. Engkau bukakanlah laluan, mudahkanlah jalan agar kami dapat sampai kepadanya ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami wajahnya yang ceria, gembirakanlah kami dengan kami dapat melihatnya. Jadikanlah baginda meridai kami semua pada saat itu ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah dahaga dan kepayahan kami pada saat itu dengan dapat minum air daripada kolam airnya. Bahagiakanlah kami bernaung di bawah lembayung rahmatmu ya Allah pada hari yang sangat panas itu. Ya Allah, mudahkanlah kami di medan hisab dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kami melalui titian sirat yang sangat halus, marak api neraka jahanam di bawahnya ya Allah. Pada saat itu ya Allah, bimbinglah tangan kami melaluinya. Jangan ada seorang pun daripada kami, ibu ayah kami, guru-guru kami, sanak saudara kami, anak isteri kami, teman dan kenalan kami yang terjerumus jatuh ke dalam lubang neraka.
Ya Allah, selamatkanlah kami daripada bakaran api neraka. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada bakaran api neraka. Ya Allah, lihatlah kepada diri-diri yang sedang tertunduk malu ini ya Allah, yang mengharapkan penganugerahan daripadamu. Rahmatilah semua yang hadir pada hari ini ya Allah. Berkatilah semua yang hadir pada hari ini ya Allah. Siapa juga yang menjayakan majlis kami ini ya Allah, Kau berikanlah penjagaan, perlindungan, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kepadanya dan kepada kami semua. Tunaikanlah hajat semua yang hadir pada hari ini ya Allah. Yang sakit Kau sembuhkanlah sakitnya. Yang bimbang dalam urusan rezekinya, berikanlah keluasan kepadanya. Yang bimbang dalam urusan anak-anaknya, berikanlah ya Allah kelepasan, dan bahagiakanlah keluarganya dengan kejayaan dan kegemilangan anak-anaknya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jangan dihampakan hajat-hajat tiap-tiap orang daripada kami. Kumpulkanlah kami ya Allah di hari akhirat dalam kumpulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.